Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi pada hari ini, kita akan belajar mengenai teknologi rumah tangga. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyenarai jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Dan yang kedua, menyatakan fungsi mata jahitan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita mengenai mata jahitan, murid-murid terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai artikel jahitan dan fabrik. Apakah itu artikel jahitan? Artikel jahitan dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan tangan atau jahitan mesin. Di sini, cikgu sertakan dua contoh artikel jahitan sebagai rujukan murid-murid sekalian. Seterusnya, fabrik. Fabrik ialah kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contohnya seperti kapas, linen dan sutera. Seterusnya, murid-murid perlu mengetahui fungsi mata jahitan. Terdapat 3 fungsi mata jahitan. Yang pertama ialah mencantumkan kepingan fabrik. Yang kedua, membuat kemasan tepi fabrik. Dan yang ketiga, sebagai hiasan. Terdapat 6 jenis mata jahitan yang perlu murid-murid pelajari. Mata jahitan yang pertama ialah mata jahitan kia. Apakah itu jahitan kia? Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan kia juga digunakan sebagai jahitan tetap, iaitu jahitan kekal yang tidak akan dibuka. Selain itu, jahitan kia juga digunakan untuk menjahit bahagian tepi kelip, iaitu lipatan pada tepi kain yang dijahit yang meretas ataupun terputus benangnya. Dan yang keempat, jahitan kia juga boleh menggantikan jahitan mesin. Di sini, cikgu sertakan contoh jahitan kia. Murid-murid boleh perhatikan bagaimana rupa jahitan kia. Mata jahitan yang seterusnya adalah mata jahitan jelujuk. Mata jahitan jelujuk terbahagi kepada dua, iaitu jelujuk halus dan jelujuk kasar. Jelujuk halus merupakan jahitan tetap, iaitu jahitan yang tidak akan dibuka. Jelujuk halus berfungsi untuk membuat kedutan atau sulaman dan juga membaiki kelepit yang meretas. Kelepit bermaksud lipatan. Manakala jahitan jelujuk kasar merupakan jahitan sementara, iaitu jahitan yang akan dibuka setelah jahitan tetap dilakukan. Jahitan jelujuk kasar berfungsi untuk menetapkan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Perhatikan di sini contoh jahitan jelujuk halus dan jelujuk kasar. Murid-murid boleh lihat jelujuk halus, mata jahitan antara setiap jelujuk adalah lebih rapat dan mata jahitannya lebih kecil. Manakala jelujuk kasar, mata jahitannya lebih besar dan jarak antara jahitannya lebih luas. Jahitan yang keempat ialah jahitan insang pari. Jahitan insang pari merupakan jahitan tetap, iaitu jahitan yang tidak akan dibuka. Jahitan insang pari berfungsi untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik. Dan jahitan insang pari juga dijadikan sebagai hiasan. Murid-murid boleh lihat pada gambar yang pertama menunjukkan jahitan insang pari pada tepi fabrik. Dan gambar yang kedua menunjukkan jahitan insang pari pada permukaan fabrik.
Jahitan yang kelima adalah jahitan sembat. Di sini murid-murid boleh perhatikan bagaimanakah rupa jahitan sembat. Jahitan sembat merupakan jahitan tetap, iaitu jahitan yang tidak akan dibuka. Jahitan sembat digunakan untuk menjahit bahagian kelepet atau bahan hiasan. Kelepet bermaksud lipatan. Jahitan yang terakhir adalah jahitan silang pangkah. Mengapakah jahitan ini dinamakan silang pangkah? Cuba murid-murid perhatikan gambar yang cikgu sertakan. Dapat dilihat bentuk jahitan ini menyerupai bentuk X ataupun bentuk pangkah. Sebab itulah ia dinamakan jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah merupakan jahitan tetap. Jahitan silang pangkah digunakan untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain. Dan jahitan silang pangkah dijadikan sebagai jahitan hiasan. Sepanjang video ini, murid-murid telah mempelajari mengenai 6 jenis mata jahitan beserta fungsinya. Sebagai latihan, cikgu mahu murid-murid senaraikan mata jahitan yang terdapat pada artikel jahitan di rumah kamu, kemudian lengkapkan jadual yang telah cikgu sertakan. Cikgu telah beri satu contoh sebagai panduan dan rujukan kamu untuk menyelesaikan tugasan ini. Setakat ini dulu untuk hari ini. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi.